What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dalam One Piece terdapat banyak jenis kuasa yang mampu menjadikan seseorang itu luar biasa kuat. Namun jika ada satu kuasa yang sentiasa dianggap berada di puncak hierarki kekuatan, sudah tentu ia adalah Haki Raja ataupun Conqueror's Haki. Sejak kuasa ini diperkenalkan secara rasmi oleh Ichiro Oda, ia terus menjadi simbol kepada individu-individu yang dilahirkan untuk berdiri di atas yang lain. Bukan semua orang boleh memiliki Haki Raja. Menurut cerita One Piece sendiri, hanya seorang daripada sejuta manusia yang mempunyai potensi untuk membangkitkan kuasa ini. Sebab itulah setiap kali watak baru didedahkan sebagai pengguna Haki Raja, peminat akan terus memberi perhatian sebab kebiasaannya individu tersebut bakal menjadi player utama dalam siri One Piece. Pada era semasa dalam cerita, ramai yang menganggap Shanks sebagai pengguna Haki Raja terbaik yang pernah ditunjukkan oleh Oda. Sebagai salah seorang yonko dan idola kepada Monkey D. Luffy, Shanks berkali-kali membuktikan bahawa tahap hakinya berada jauh di atas kebanyakan watak lain. Malah ada yang berpendapat bahawa kekuatan sebenar Shanks bukanlah terletak pada pedangnya semata-mata, tetapi pada penguasaan haki yang hampir mustahil ditandingi sesiapa. Namun begitu, perkembangan terbaru dalam arc Elbaf telah memperkenalkan seorang individu yang mungkin mampu berdiri sebaris dengan Shanks, malah berpotensi mengatasi dia. Individu tersebut adalah saudara kembar Shanks sendiri, Shamrock Figureland. Pada pandangan pertama, ramai peminat melihat Shamrock sekadar sebagai versi lain Shanks. Wajah mereka hampir sama, gaya mereka juga mempunyai banyak persamaan dan kedua-duanya berasal daripada keturunan Figureland. Tetapi semakin banyak maklumat didedahkan oleh Oda, semakin jelas bahawa Shamrock bukan sekadar klon kepada Shanks. Sebaliknya, dia merupakan salah satu watak paling berbahaya yang pernah diperkenalkan dalam saga terakhir One Piece. Berdasarkan maklumat yang didedahkan dalam chapter 1158, Shanks dan Shamrock dilahirkan kira-kira 39 tahun yang lalu di God Valley. Sebagai pasangan kembar, kedua-duanya berkongsi bakat semula jadi yang hampir sama. Namun takdir membawa mereka ke jalan yang berbeza. Selepas insiden God Valley, Shanks dibesarkan oleh lanun legenda Roger Pirates di bawah jagaan Goldie Roger dan anak-anak kapalnya. Shanks membesar dengan memahami nilai kebebasan, persahabatan, pengorbanan. Sebaliknya, Shamrock dibesarkan di Marijoa sebagai salah seorang Celestial Dragon. Jika Shanks belajar menghargai kehidupan manusia biasa, Shamrock pula dibesarkan dalam sistem yang menganggap rakyat biasa sebagai makhluk kelas bawahan. Perbezaan latar belakang ini membentuk dua personality yang bertentangan sepenuhnya. Seorang memilih jalan kebebasan, manakala seorang lagi memilih jalan kekuasaan. Walau begitu, ada satu perkara yang tidak pernah berubah antara mereka berdua, iaitu kekuatan luar biasa yang dimiliki sejak lahir. Shanks sudah lama membuktikan dirinya sebagai antara watak paling kuat dalam siri ini. Dalam chapter 1055, hanya dengan melepaskan tekanan haki dari jarak yang sangat jauh, beliau berjaya membuatkan Admiral Ryukugyu atau Aramaki menarik diri tanpa pertarungan. Kemudian dalam chapter 1079, Shanks menunjukkan sekali lagi kenapa beliau digeruni seluruh dunia apabila berjaya menewaskan Eustace Kid dan Killer hanya dengan satu serangan sahaja. Apa yang menjadikan pencapaian ini lebih menakutkan adalah Shanks langsung tidak kelihatan menggunakan sepenuh kekuatannya. Sehingga hari ini, masih belum ada sesiapa yang benar-benar mampu meniru cara penggunaan Haki Raja yang ditunjukkan oleh Shanks. Namun perkara menjadi lebih menarik apabila chapter 1167 mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. Dalam imbas kembali yang berlaku kira-kira 15 tahun sebelum garis masa semasa, Garling Figureland menyatakan bahawa Shamrock sebenarnya lebih kuat daripada Shanks pada ketika itu. Malah menurut Garling, satu-satunya cara untuk Shanks menjadi tahap Shamrock adalah dengan mendapatkan Death Covenant daripada Saint Neronaimu. Kenyataan ini membawa implikasi yang sangat besar. Ia menunjukkan bahawa walaupun Shanks memiliki bakat luar biasa, Shamrock tetap berada selangkah di hadapannya pada masa lalu. Garling sendiri seolah-olah mengiktiraf Shamrock sebagai standard kekuatan yang perlu dicapai oleh Shanks. Apa yang lebih menarik, cerita juga menjelaskan bahawa dari segi kemahiran semata-mata, Shanks dan Shamrock sebenarnya berada pada tahap yang sama. Ini bermaksud penguasaan pedang, kebolehan bertarung dan juga haki mereka adalah setanding. Bezanya, hanyalah Shamrock mempunyai kuasa tambahan hasil perjanjian kontrak khas dengan Imu. Shamrock juga disahkan sebagai pengguna ketiga-tiga jenis haki. Lebih menarik lagi, dia mempunyai kebolehan unik untuk menyembunyikan
membuktikan kehadirannya menggunakan haki raja. Kebolehan ini sangat jarang ditemui dan sebelum ini hanya dikaitkan dengan Shanks sendiri. Fakta bahawa kedua-dua saudara kembar ini berkongsi teknik yang begitu istimewa menunjukkan tahap haki mereka benar-benar berada pada kelas tersendiri. Selain itu, chapter 1179 turut memberikan lebih banyak gambaran mengenai kekuatan Shamrock. Dalam chapter tersebut, Garling mengakui bahawa keadaan di Marijoa hanya dapat dikawal semula selepas kepulangan Shamrock dari Elbaf. Walaupun terdapat gorosi yang jauh lebih berpengaruh dari segi politik, fokus utama tetap diberikan kepada Shamrock. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Oda mahu pembaca memahami betapa pentingnya dan kuatnya Shamrock ini. Malah sebelum itu lagi, Oda sudah memberikan petunjuk tentang peranan besar Shamrock. Dalam chapter 1121, beliau dimasukkan ke dalam halaman khas yang memaparkan watak-watak paling penting untuk saga terakhir One Piece. Kemudian, apabila beliau muncul secara rasmi dalam arc Elbaf, kekuatannya terus dipamerkan tanpa banyak berselindung. Salah satu momen paling menggerunkan berlaku ketika Shamrock berhadapan dengan Loki. Walaupun Loki ketika itu dirantai dengan batu laut, dia tetap merupakan seorang gergasi yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Namun hanya dengan satu serangan, Shamrock hampir membunuhnya. Lebih menarik, selepas melancarkan serangan tersebut, Shamrock dengan tenang memberitahu Loki bahawa jika dia masih hidup, dia boleh datang mencabarnya lagi pada masa hadapan. Ayat itu bukan sahaja menunjukkan keyakinan diri yang melampau, malah memberi gambaran bahawa Shamrock langsung tidak melihat Loki sebagai ancaman sebenar. Sedangkan Loki sendiri merupakan antara watak yang digembar-gemburkan sebagai individu paling berbahaya di Elbaf. Disebabkan semua petunjuk ini, ramai peminat mula menerima bahawa Shamrock sememangnya setanding dengan Shanks. Tetapi persoalan yang lebih besar adalah, adakah Shamrock sebenarnya lebih kuat? Jawapannya mungkin yes. Sebab utama adalah kewujudan Death Covenant yang diberikan oleh Saint Neronaimu. Perjanjian ini bukan sekadar meningkatkan kekuatan biasa, ia memberikan kemampuan luar biasa seperti regenerasi tanpa had, keabadian dan kuasa tambahan yang tidak dimiliki manusia biasa. Dalam kes Shamrock, dia turut memperoleh pedang Cerberus yang mempunyai kuasa tersendiri. Jika Shanks dan Shamrock benar-benar standing dari segi bakat dan kemahiran, maka semua kelebihan tambahan ini secara automatik meletakkan Shamrock di hadapan. Tetapi itu masih belum cukup. Dalam perkembangan terbaru, Oda memperkenalkan satu lagi kuasa misteri yang dikenali sebagai Omen. Kuasa ini pertama kali diperlihatkan apabila Imu turun ke Elbaf dan menggunakannya terhadap dua pengikutnya, iaitu Killingham dan Somers. Selepas menerima Omen, kedua-dua individu tersebut mengalami peningkatan kuasa yang sangat drastik sehingga mereka mula menggelarkan diri mereka sebagai versi super kepada diri mereka sendiri. Apa yang menakutkan adalah Omen boleh diberikan kepada mana-mana pengikut Imu. Bayangkan jika Shamrock yang sememangnya sudah berada pada tahap standing Shanks menerima pula kuasa tersebut. Dengan gabungan haki raja bertaraf tinggi, Death Covenant, keabadian, regenerasi dan tambahan Omen daripada Imu, tidak mustahil Shamrock akan melangkaui tahap kekuatan Yonko berambut merah itu sepenuhnya. Buat masa ini, Oda masih belum menunjukkan pertarungan penuh Shamrock. Kita masih belum melihat had sebenar kekuatannya atau sejauh mana penguasaan haki raja miliknya. Namun, berdasarkan semua petunjuk yang telah diberikan setakat ini, satu perkara semakin jelas, Figureland Shamrock bukan sekadar saudara kembar Shanks, dia merupakan calon paling kuat yang pernah diperkenalkan oleh kerajaan dunia. Dan jika segala teori ini benar, dia mungkin bakal muncul sebagai salah satu musuh paling dahsyat dalam keseluruhan sejarah One Piece. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Coverto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.